بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Ayat pertama. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab. Al-Kitab dalam ayat ini bermakna Al-Quran. Dalam Al-Quran bila disebut Al-Kitab boleh bermakna Taurat, tapi di sini maksudnya ialah Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu kebengkokan. 'Iwaja makna benda yang terpesong. Baik, alhamdulillah maksudnya segala puji-pujian yang baik tertentu bagi Allah. Ats-tsana'ul hasan. Kerana ada juga bentuk puji-pujian yang tak baik, iaitu bila kita memuji manusia. Manusia itu tidak layak dipuji. Boleh jadi bila kita memuji manusia, dia boleh jadi rosak. Dia boleh menjadi ujub, kagum pada diri sendiri, menjadi sombong. Maka puji-pujian yang paling layak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia memang layak dipuji. Allazi anzala ala 'abdihi al-kitab. Tuhan yang layak dipuji itu, dia telah menurunkan ke atas hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Diberikan Al-Quran. Sebelum daripada Al-Quran diturunkan kitab-kitab yang lain. Walam yaj'al lahu 'iwaja. As-Sa'di dalam tafsir dia, Taisir Karimir Rahman, menyatakan bahawa maksud Al-Quran itu tidak ada iwaj, tidak ada bengkok, ya, iaitu laisa fihi ikhbaru kadzib. Dalam Quran itu tidak ada perkhabaran yang bohong. Tak ada cerita-cerita bohong, tak ada cerita-cerita penipuan ataupun dusta, ya. Memberi isyarat bahawa kitab-kitab yang sebelum itu telah diselewengkan. Kitab Taurat, kitab Injil telah diselewengkan, sehingga terdapat kisah-kisah yang palsu, yang dusta, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran semua kisahnya benar. Juga dimasukkan walam yaj'al lahu 'iwaja, ialah laisa fi awamirhi wala nawahihi zulmun wala abas. Dalam perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangannya, artinya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah, suruh kita solat, suruh kita keluarkan zakat, suruh kita berbuat amal-amal yang soleh, melarang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, ya, melarang kita daripada berzina, melarang kita daripada minum arak, melarang kita daripada memakan riba, melarang kita daripada zalim kepada anak yatim, ya, semua itu tidak ada kezaliman. Allah tidak berbuat zalim bila dia perintah kita untuk solat atau menyuruh kita berbuat ibadat. Allah tidak zalim bila menyuruh kita atau melarang kita daripada melakukan maksiat. Dan Allah Ta'ala tidak melakukan semua itu sia-sia. Tak ada benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat, benda tu sia-sia. Benda itu tidak ada faedah. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah ada faedah.
ada manfaat untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat kedua, bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Baik. Qayyiman, tuju buat siapa? Satu pandangan mengatakan qayyiman itu ialah sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga turunnya Al-Quran. Ya. Allah Taala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang memelihara Al-Quran. Maknanya dia tegak, ya, tetap menjaga Al-Quran itu untuk memberi peringatan yang keras tentang azab yang pedih, ya, kepada orang-orang yang mengingkarinya. Sesiapa yang mengingkari ajaran Al-Quran, Allah Ta'ala berikan amaran bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Sebaliknya, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Al-Quran memberi khabar gembira, wa yubashshiral mu'minin. Dalam Al-Quran ada perkhabaran tentang kehidupan yang bahagia di akhirat, kehidupan yang nikmat, penuh nikmat. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Dan orang beriman itu Allah Ta'ala sifatkan melakukan amal-amal soleh. Banyak orang mengaku beriman tetapi tidak beramal, ataupun golongan yang menganggap bahawa amal-amal soleh itu tidak ada kaitan dengan iman. Golongan ini dipanggil golongan irja atau murji'in. Orang-orang yang hanya menyandarkan kepada Allah Ta'ala harapan supaya akhirat dia dapat hidup bahagia, mengharap kepada Allah Ta'ala di akhirat esok dia boleh masuk syurga dengan senang, tanpa dia beramal di dunia. Sebab itu golongan ini para ulama menyatakan mereka menganggap amal-amal soleh ni tak ada kaitan dengan iman. Iman itu hanya kepercayaan kepada Allah je. Percaya Allah tu Tuhan cukup. Nak solat ke, tak nak solat ke, ya, nak buat baik ke, buat jahat ke, yang tu tak ada kena-mengena dengan iman. Dan Al-Quran secara berulang-ulang kali Allah Ta'ala mengaitkan iman berkait dengan amal soleh. Kita ni tuan-tuan dapat datang solat subuh ni pasal apa? Pasal kita ada iman, iaitu kita percaya apa yang kita buat ini akan dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita buat. Dan Allah beri taufik, Allah beri kita kekuatan. Ya, sebab itu setengah orang bila dia kata saya ni walaupun tak semayang tapi hati saya baik, saya ni walaupun tak tutup aurat tapi hati saya baik, dengan maksud apa? Saya pun beriman. Al-Quran secara berulang kali tuan-tuan tengok mana-mana ayat dia akan sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wal ladzina amanu wa amilus solihat. Dalam ayat ni Allah kata al mu'minuna alladzina ya'maluna solihat. Orang beriman dia mesti beramal. Orang beriman dia mesti buat baik. Buat baik itu, ya, melakukan amal soleh itu tanda iman. Siapa yang mengatakan saya ni walaupun buat maksiat tapi saya beriman, saya ni walaupun tak semayang tapi saya beriman, golongan itu
terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi Al-Quran memberi khabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh. Dengan amal soleh itu dia mengharapkan kepada Allah Ta'ala supaya diberikan ganjaran. Anna lahum ajran hasana. Jadi apa je berita gembira yang Quran bagi tahu kepada orang beriman? Anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya bagi mereka itu disediakan ganjaran yang baik. Baik, ganjaran yang baik ini banyak. Ringkasnya ialah dukhul jannah. Mereka dimasukkan dalam syurga. Ganjaran yang baik yang disediakan bagi orang beriman yang beramal soleh, bahawa mereka itu akan dimasukkan dalam syurga, dan syurga itu penuh nikmat. Itulah maksud ajran hasanah, ganjaran yang baik. Ayat yang ketiga, makithina fihi abada. Orang beriman yang melakukan amal soleh, mereka tinggal tetap dalam ganjaran itu, iaitu syurga, secara kekal abadi. Makithina maksudnya tak nak pergi tempat lain. Duduk dalam syurga, tidak ada lagi keinginan untuk pergi tempat lain. Mereka rasa seronok, mereka tidak ingin keluar atau ke mana-mana. Ya. Duduk dalam syurga kekal. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran juga memberi memberi amaran. Memberi amaran kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah ada anak. Dalam Taisir Karimir Rahman dinyatakan bahawa ayat ini menolak sekaligus orang-orang Yahudi yang mempertuhankan Uzair. Qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi pernah mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah, anak Tuhan. Siapakah Uzair? Uzair adalah seorang pemimpin Bani Israel. Daripada 12 kabilah Bani Israel, salah satu tu ada seorang pemimpin nama Uzair. Wallahu ta'ala a'lam, dikatakan Uzair juga adalah seorang Nabi. Dia benda khilaf. Dia ada Nabi-Nabi yang kita confirm namanya ada dalam Quran, Rasul, 25 orang Rasul. Kemudian yang lain tu khilaf. Tuan-tuan pernah dengar nama Nabi Daniel, yang tu khilaf. Nabi Yusha, ya, khilaf. Ada yang kata Yusha bin Nun tu hanya pemimpin Bani Israel. Ada yang kata dia tu Nabi. Termasuklah Uzair. Kalau dalam Bible dia ada the Book of Ezra, ya. Dalam Old Testament dia ada the Book of Ezra. Ezra itu adalah Uzair. Dalam kitab tu memang menggambarkan dia itu seorang ketua dan juga Nabi. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Dia Nabi ke, dia pemimpin ke? Mana di kalangan Bani Israel ada lelaki soleh namanya Uzair. Dan orang-orang Yahudi mengangkat Uzair itu sampai ke tahap dikatakan anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Manakala orang-orang Nasrani pula menyatakan bahawa Al-Masih iaitu Nabi Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Jadi di kalangan ahli kitab yang kita sebut tadi kan, Al-Quran diturunkan tidak ada kebengkokan, tidak ada pemesongan, tidak ada penyelewengan. Apa yang diceritakan dalam Quran adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada kisah-kisah bohong. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang telah diselewengkan oleh Yahudi dan Nasrani, terdapat pembohongan ini, iaitu menyatakan Allah ada anak. Allazina qalu ittakhadallahu walada.
Golongan yang kata Tuhan ada anak, Allah ada anak, iaitu di kalangan Yahudi pun ada, di kalangan Nasrani pun ada ahli kitab. Ya. Jadi Al-Quran turun untuk memberi amaran kepada mereka ini, ya, mereka yang mengatakan Tuhan ada anak. Tengok ayat kelima. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidaklah mereka itu mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak pula datuk nenek moyang mereka. Sebenarnya bila mereka mengatakan Tuhan ada anak, benda itu bukan berdasarkan ilmu, bukan benda yang turun dengan wahyu, bukan ajaran nabi-nabi. Uzair tidak pernah mengaku dia anak Tuhan. Begitu juga Nabi Isa AS tak pernah mengaku dia anak Tuhan, dan tak pernah bagi tahu ke orang, aku ni anak Tuhan. Bukan dengan jalan ilmu, wala li abaihim. Mana mereka yang cakap tu tak tahu datuk nenek moyang dia yang bercakap Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia orang pun tidak bercakap atas ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amatlah besar kemurkaan Allah akan kalimah yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Mereka yang kata Tuhan ada anak ni, Allah sangat murka kepada mereka. Ya, in yaquluna illa kadhiba. Apa yang mereka cakap tu semuanya adalah pembohongan, tidak lain melainkan pembohongan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan demikian. Tapi kalau tuan-tuan mengaji dalam muqaranatul adyan, muqaranah ni mana perbandingan, ya? Comparative religion. Kalau dilihat kepada kitab-kitab dalam bahasa Ibrani dan Aramiah, dia ada istilah bapa dan anak, bukan merujuk kepada hakikat. Bukan bila Tuhan itu dipanggil dengan panggilan bapa, mana bapa itu ayah. Dan tidak pula bila disebut anak, mana anak Tuhan. Tetapi dia lebih kepada panggilan ataupun kita kata maksud Tuhan dengan hamba-hamba. Itu dalam bahasa Aramiah. Ya, bukan Nabi Isa saja dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, anak Tuhan, tetapi manusia secara keseluruhannya digambarkan sebagai abnaul ilah, iaitu bukan maksud anak-anak hakiki. Ya, macam kita kata, macam kita panggil orang, wahai anakku, bukan anak kita betul. Macam panggilan kasih sayang. Seorang orang muda nampak orang tua panggil ayahanda, macam mana ayahanda. Bahasa itu bukan menunjukkan bahawa itu bapa dia betul. Panggil lebih pada panggilan menghormati atau memuliakan. Jadi perkataan ab ataupun ibn dalam bahasa Ibrani Aramiah bukan makna Tuhan tu bapa dan anak itu anak betul. Bila orang-orang Greek masuk agama Nasrani, diterjemah bulat-bulat perkataan-perkataan itu, sehingga mereka menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Diterjemah pula Bible, ya, dalam gospel ke dalam bahasa Latin, kemudian hari ini diterjemah pula bahasa Inggeris. Orang-orang Kristian, boleh kata majoriti dalam dunia hari ini, membaca Bible dalam bahasa Inggeris. Bila sebut father, ayah. Ya, bila sebut Nabi Isa itu anak, jadi mereka nak kata anak betul. Ya, itu kesilapan mereka. Dan Allah Ta'ala menyatakan yaquluna illa kadhiba, sampai kata Nabi Isa itu anak Tuhan, anak betul. Ya, itu adalah dusta. fala'allaka bakhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ayat 6. Allah Subhanahu wa taala
mententeramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan engkau wahai Muhammad tidak membinasakan dirimu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka ataupun kata-kata mereka yang dusta itu. Pada peringkat awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Dia berdepan dengan orang-orang Quraisy. Quraisy golongan musyrikin yang percaya pada Allah. Dia tak kata Tuhan ada anak. Ya. Cuma mereka menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mentauhidkan Allah Taala kepada syirik. Ya, daripada ajaran tauhid mereka mengatakan Allah tu ada companion. Ada syuraka. Nak sembah mana-mana patung ni serupa dengan sembah Allah. Sebab patung-patung ini juga adalah Tuhan punya sekutu. Kita sembah mana-mana pun sama je. Tapi tidak pula mereka mengangkat Nabi Ismail contohnya menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Itu dakwah peringkat mula-mula Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apabila baginda SAW berhijrah ke Madinah, baginda berdepan dengan ahli kitab. Mula dengan Yahudi, kemudian orang Nasrani. Baginda berdakwah. Seperti yang kita tahu, dakwah baginda itu ditolak. Baginda SAW didustakan. Maka Nabi jadi sedih. Nabi jadi sedih. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jangan sampai membinasakan dirimu, jangan sampai kamu berlebihan wahai Muhammad akibat perbuatan mereka. Sebab penyelewengan dan kesesatan mereka itu dah lama. Bukan dengan mudah kita boleh tukar, ya, ataupun bukan ke atas Nabi Muhammad SAW itu satu tanggungjawab, mesti memastikan mereka itu keluar daripada kesesatan. Kesesatan itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka sendiri jadi sesat. Mereka sendiri yang mengatakan Tuhan ada anak akibat kejahilan mereka dan mengikut datuk nenek moyang mereka yang juga sesat. Bukan salah engkau wahai Muhammad, Nabi SAW. Bukan salah Nabi, bukan juga tanggungjawab Nabi untuk memastikan mereka itu keluar daripada kesesatan. Ya, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan wahai Muhammad, engkau adalah seorang pemberi peringatan dan engkau tidak dipaksakan untuk memastikan orang beriman. Nabi SAW tidak disuruh memastikan orang mesti ikut, hanya baginda menyampaikan. Jadi fala'allaka baghi'un nafsak ala atharihim. Ya, jadi baginda tidak patut dipersalahkan atas penyelewengan dan kesesatan mereka. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kalau mereka tak nak beriman dengan hadis ini, iaitu hadis dengan makna Quran. Kalau ahli kitab yang menyeleweng itu tidak mahu beriman dengan Quran ini, itu bukan salah engkau wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-7, inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha wa nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada atas bumi ini sebagai perhiasannya, sebagai perhiasan baginya. Ulama tafsir kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini cantik, indah, dengan haiwan-haiwan ternakan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan segala-galanya itu adalah perhiasan. Termasuk rumah-rumah yang cantik, sungai-sungai, ya, semua adalah perhiasan bagi bumi. Tujuan apa Allah jadikan bumi ini cantik, indah? Linabluwahum, supaya Allah Ta'ala nak menguji manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di kalangan manusia ni yang sebaik-baik amalan, siapa amalan yang paling bagus. Kerana apa? Kerana ada orang yang melihat alam ini, dunia ini, muka bumi ini cantik, mereka memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Mereka tidak lalai daripada tanggungjawab mereka sebagai hamba. Dan ada juga mereka yang hidup atas dunia dengan segala kenikmatan, mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang melebihkan kehidupan dunia mengatasi akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam suratul A'la dinyatakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada orang yang hidup atas dunia nak hidup selama-lamanya, tak nak mati ataupun takut mati. Sedangkan Allah jadikan dunia ini indah, dunia ini cantik, hanya tempat persinggahan untuk uji kita siapa yang paling baik, paling elok amalannya. Dan para ulama menyatakan ahsanu amala, ya, wallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Juga termasuk Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati sebagai ujian untuk diuji siapa yang paling baik amalan. Apa makna ahsanu amala? Paling ringkas saja para ulama menafsirkan dengan dua perkara. Amalan kita yang paling baik mestilah dipanggil akhlasuh, amalan yang paling ikhlas. Yang kedua dipanggil aswabuh, amalan yang paling betul. Sebab ada orang dia ikhlas tapi amalannya salah, i'tiqad dia salah. Contoh, orang-orang Nasrani yang ikhlas dalam beragama tapi agama dia sesat. Dia tinggalkan dunia, dia tak makan daging, dia tak kahwin, dia tidak berkahwin, ya, hidup secara rahib, duduk dalam gereja, berkhidmat untuk Tuhan, tak nak ambil duit. Itu kalau orang yang jadi Katolik, rahib atau padri dalam Katolik, dia kena angkat sumpah, dia tak boleh ada duit, dia tak boleh makan daging, dia tak boleh kahwin. Dia buat tu ikhlas tapi salah. Termasuk orang Islam, ada juga ikhlas dalam beramal tapi amalannya salah, amalannya tak tepat dengan apa yang diajar dalam syariat, kan? Mungkin sini tak ada, mungkin kita tak pernah jumpa, tapi tuan-tuan pernah tengok juga orang berzikir sambil joget-joget. Saya rasa dia ikhlas kan? Dia ikhlas, dia rasa zikir dia tu sampai pada Tuhan. Tapi yang dia berjoget tu siapa aja? Yang melompat-lompat tu siapa aja? Kedua, mesti amalan itu betul dengan syariat. Ada orang betul dengan syariat tapi keikhlasan tak ada. Wal-iyazubillah. Dia rasa dia ikut sunnah Nabi SAW tapi ikhlas tak ada. Menyalahkan orang lain. Tengok orang lain tak betul, aku betul. Aku je betul. Orang lain semua tak betul, aku je betul. Yang tu pun masalah. Maka ahsanu amala mesti ada dua benda, dua ciri. Pertama, amalan yang paling ikhlas, dan amalan yang ikhlas itu mesti betul dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Bila yang kamu tengok dunia, bumi yang cantik ini satu ketika akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya tidak kekal. Ya, tidak kekal. Apa yang kamu lihat cantik dan indah atas muka bumi ini akan dijadikan hancur, punah ranah, ya, menjadi tanah yang tandus. Dalam hadis disebutkan bumi ini lepas dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dia akan ratakan. Dan ketika itulah manusia dibangkitkan daripada tanah. Bangkit daripada kubur. Wa yusyaruna ila mahsyarihim. Lalu mereka dihalau pergi ke mahsyar. Bangkit daripada kubur dan dihalau pergi ke padang mahsyar. Baik, ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Okey, cerita lain. Adakah engkau wahai Muhammad menyangka bahawa kisah ashabul kahfi dan raqim itu
menakjubkan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Kita sebut Nabi SAW berdepan dengan ahli kitab, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Mereka suka bercerita tentang kisah umat terdahulu, antaranya Ashabul Kahfi, Ashabul Kahf, orang-orang yang berlindung dalam gua, tertidur beratus tahun, dikatakan 300 tahun. Lepas tu hidup, bangkit daripada tidur. Mereka menyangkakan mereka hanya tidur untuk beberapa hari, sedangkan mereka dah tidur 300 tahun. Kisahnya panjang. Jadi bila diceritakan oleh ahli kitab, mereka rasa perkara itu satu yang menakjubkan, dan membuktikan bahawa agama Yahudi itu benar. Orang Kristian bila dia cerita benda tu, dia kata agama kami benar, agama kami yang paling betul. Adakah engkau wahai Muhammad merasakan itu saja tanda kebesaran kami, tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami? Ya. Jadi sebenarnya kisah-kisah seperti itu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu sahaja tanda kebesaran dia. Kisah-kisah nabi-nabi yang lain pun banyak, kisah-kisah yang menakjubkan. Nabi Ibrahim yang masuk dalam api tidak dibakar, ya. Nabi Musa dapat membelah laut, ya. Nabi Nuh, apa semua kisah-kisah lain pun hebat. Bukan kisah Ashabul Kahfi sahaja yang hebat, ya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat 10. Saya nak berhenti ayat 10 kan. Time dia lebih kurang time syuruk, berhenti. Takut tuan-tuan ingat ustaz ni kan 10, 11, 12, 20, 30 bila nak habis ustaz? Mau lagi kerja kan. Takkan nak baca sampai habis. Kita habis 10 ayat saja. Baik, apa yang penting tentang Ashabul Kahfi? Ingatlah peristiwa ketika mana segerombolan orang-orang muda, Allah Ta'ala menyatakan Ashabul Kahfi itu sebagai Al-Fityah. Apa dia maksud? Al-Fityah, iz awal fityatu ilal kahf. Mana Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang yang berlindung dalam gua itu adalah orang-orang muda. Ada kisah dia. Dia orang ni duduk di sebuah negeri di mana raja negeri itu mengaku dia Tuhan, lalu disembah. Orang-orang muda ni dia tak percaya raja itu Tuhan. Dia bercanggah dengan ayah dia, dengan masyarakat. Lalu nyawa mereka terancam. Allah Ta'ala ilhamkan mereka itu berkumpul. Dia asalnya tak kenal, ya. Keluar daripada negeri itu, mereka lari sambil berehat di bawah pokok. Tiba-tiba seorang ni tengok seorang ni tengok orang ni. Dia bertanya, berkenalan, dan akhirnya mereka tahu tujuan mereka sama, nak selamatkan iman. Sebab nyawa mereka diancam, raja arahkan bunuh. Jadi mereka bila tahu, berkenal, jadi mereka sedar yang memberi petunjuk mereka supaya datang kat situ ialah Allah Ta'ala. Asalnya tak kenal. Bila duduk tu, oh, kau macam ni, kisah kau macam ni, kisah kau macam ni. Maknanya Allah yang pandukan mereka datang berkenalan kat situ. Jadi mereka tahu tujuan mereka sama. Mereka pun pergi menyelamatkan diri. Tiba-tiba cuaca cuaca tak baik, lalu mereka berlindung dalam gua. Itu yang Quran kata iz awal fityatu ilal kahf. Awal makna berlindung. Bila orang-orang muda itu berlindung dalam gua sebab cuaca yang buruk, ya. Apa mereka sebut? Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Rahmat. Mereka minta rahmat daripada Allah Ta'ala, yang mana kita tahu dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Dengan rahmat Allah boleh selamat daripada bencana. Wahayyi lana min amrina rasyada,
dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, makna berikan kami pedoman-pedoman supaya kami selamat dalam menjalankan agama. Nak menjalankan agama biar kami selamat, tak sesat, tidak menyeleweng. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlu dua benda ni. Rahmat pun perlu, Allah jaga kita. Pedoman daripada Allah pun perlu supaya kita tak sesat. Kalau tuan-tuan ingat, Nabi SAW sebut tentang apa? 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dapat memelihara kita daripada fitnah Dajjal. Kalau ikut cerita tadi, ya, berkait dengan Nabi Isa, berkait dengan orang Nasrani daripada ayat pertama tadi tuan baca kan. Jadi fitnah akhir zaman, Dajjal akan muncul. Khurujud Dajjal, mana akan muncul Dajjal. Orang menyangka dia itu Nabi Isa kerana dia boleh melakukan keajaiban macam Nabi Isa. Yang kita tahulah itu adalah ujian bagi orang beriman. Dia boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa pun boleh hidupkan orang mati. Ya? Jadi perkara yang dia bawa itu menyebabkan orang sangka dia Nabi Isa, sehingga Nabi Isa yang betul turun lalu bunuh Dajjal, nak selamatkan diri daripada kesesatan. Macam Ashabul Kahfi, dia minta rahmat Allah dan diminta pedoman. Maka kita berhenti pada ayat 10, dia ada doa ni. Jadi sebenarnya kita kena faham betul-betul kisah-kisah yang terkandung dalam surah Al-Kahfi, ya, dan kita berdoa. Dengan itu kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Kalau tuan-tuan terus baca surah Al-Kahfi, akan jumpa kisah Zulkarnain, jumpa kisah Nabi Musa dengan Khidir, jumpa kisah pemilik 2 kebun. Semua itu fitnah dunia, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah pada pangkat dan takhta. Semua itu boleh merosakkan manusia dan menyesatkan mereka daripada jalan Allah Ta'ala. Dengan ada rahmat, dengan ada petunjuk, pedoman daripada Allah Ta'ala, kita boleh selamat. Jadi bila imam baca doa ni lepas sembahyang, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, tahulah kita itu antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini untuk kita jaga diri kita supaya kita selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, jadi setakat ayat 10 saja pagi ni. Kebetulan saya masuk tadi, imam tengah baca ayat surah Al-Kahfi. Saya pun tak tahu nak cerita apa pagi ni. Jadi saya ambil surah itu sebagai tazkirah kita pada pagi ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan, saya nak minta satu lagi, tabung fisabilillah kita pada pagi ni untuk disampaikan kepada golongan asnaf yang terjejas pendapatan. Pada siapa yang nak menyumbang, macam biasa saya memang ada menaungi satu NGO untuk membantu golongan asnaf, ya, terutamanya dalam situasi yang ekonomi yang tak apa elok sekarang ni. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang. InsyaAllah sama-sama kita tutup majlis kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.